Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Amar Yasmin binti Amran. Nombor matrik S63375. Hari ini saya akan membentangkan proses penghasilan baja kompos yang telah saya lakukan. Kita mulakan dengan fasa yang pertama, iaitu proses fermentasi. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses ini adalah 2 biji botol plastik ataupun bekas plastik, gula merah dan juga sisa makanan. Proses yang pertama adalah penyediaan bin kompos. Bagi yang menggunakan botol plastik, ia perlu dipotong kepada 3 bahagian. Jika menggunakan bekas plastik seperti saya, tidak perlu dipotong, hanya perlu ditebuk lubang pada satu bekas bagi membolehkan cecair daripada sisa makanan keluar dan terkumpul di bahagian bawah. Seterusnya adalah penyediaan sisa makanan. Sisa makanan yang digunakan mestilah tidak rosak, berkulat ataupun berulat. Bahan-bahan yang digunakan adalah kulit telur, kulit pisang, kulit bawang dan juga sisa-sisa sayuran. Bahan ini perlu dipotong halus bagi memudahkan proses fermentasi berlaku secara optimal. Kemudian, masukkan gula merah ke dalam bekas plastik yang dicampurkan dengan sisa makanan secukupnya. Gaul bahan tersebut sehingga sebati. Setelah kita mencampurkan gula merah dan juga sisa makanan tersebut, kita perlu pastikan kompos bin itu ditutup dengan memastikan tiada ruang udara yang masuk ke dalam dan mengganggu proses fermentasi. Kita perlu mencatat tarikh memulakan proses dan proses tersebut berlaku selama 7 hari ataupun seminggu. Seterusnya adalah fasa yang kedua, iaitu proses pematangan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tanah, sisa fermentasi dan juga bekas untuk proses pematangan. Dalam bahagian ini, kita perlu mencampurkan tanah dan juga sisa fermentasi tadi. Kita perlu masukkan tanah sebagai lapisan yang pertama dan sisa fermentasi sebagai lapisan yang kedua. Ulang langkah tersebut sehingga sisa fermentasi habis. Tutup bahagian tersebut dan peram selama 14 hari. Dan fasa yang terakhir adalah aplikasi kompos pejal matang untuk tanaman. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses ini adalah biji benih, bekas tanaman ataupun polybag, tanah dan juga baja kompos. Dalam proses penanaman ini, kita telah mencampurkan tanah, benih dan juga baja kompos ke dalam polybag. Setelah 2 minggu, anak pokok untuk daun ketumbar telah pun tumbuh. Untuk pengetahuan kita, daun ketumbar mempunyai pelbagai khasiat dan juga kebaikan. Antaranya adalah untuk menurunkan kolesterol, ia juga baik untuk pesakit diabetes, ia dapat menjaga buah pinggang, bagi perempuan ia dapat menjaga kitaran haid supaya lebih teratur dan juga dapat merawat radang kulit. Dan ini gambaran yang terakhir di mana keadaan pokok setelah 3 minggu disiram dan diletak di bawah sinaran matahari. Itu sahaja perbentangan penghasilan baja kompos daripada saya. Sekian, terima kasih.